Dengar suara saya? Kalau tak dengar bagi tahu. Dengar. Okey. Siap. Saya nak kongsikan skrin. Jadi kita dah lama lah 2 minggu dah kita tak ada kelas. Sambung balik. Okey, kebetulan kita punya study week pun di semester sepatutnya 2 minggu kan study week, tapi sebab kita pun dah tangguh 2 minggu, so macam ibarat macam tak ada study week lah. Okey. Jadinya to page scrolling. Kita tengok balik apa yang kita dah buat sebelum cuti. Maksudnya kita dah masuk ke kamera ganda 2 pada rantau segi 4. Kenapa dia rantau segi 4? Sebabnya bentuknya segi 4 ni sama ada segi 4 sama atau segi 4 tepat. Jadinya bila kita kata rantau segi 4 ni, maksudnya kita boleh tulis ni lah. Kalau kita boleh recall balik, let's say contohnya saya ambil randomly, saya ambil kat sini kan. Jadi rantau kita ni, kita tengok kalau di sini mana satu X, mana satu Y. Jadi kita tengok yang dalam ni, Y, maka keseluruhan ni adalah untuk Y lah. Jadi yang bermaksud di sini, 2 dan 4 adalah nilai Y. Kemudian di sini X, maka di sini pun adalah batas pada X lah. Jadi kita boleh lukis. Kita recap balik. Sorry, dia tak tegak tulisan saya ni. Saya kena cabut balik saya punya writing pad. Okey. Kita recap balik. Kalau kita ada begini contohnya 1, 3 dan 2, 4. Let's say saya tak tulis apa-apa integrand kat sini. Saya tulis fxy ya. dy dx. Kan contoh macam ni lah. Jadi kita recap balik. Kalau macam ni, y, maka yang ni adalah batas pada y, dan dx, maka ini adalah batas untuk x. Sebab kita boleh tulis semula dia sebagai beginilah 1, 3. Kita boleh buat satu bracket yang besar lah, kurungan yang besar. Sini 2, 4 fxy dy dx. Dan satu lagi cara, bukanlah satu lagi cara, satu lagi yang benda saya galakkan adalah awak letaklah, awak letakkan contohnya ni adalah y dan ini adalah X supaya awak tak keliru nanti, terutama bila awak buat kameran. Jadi kira okey lah, sebab bila awak kamerkan nanti tak banyak apa boleh ubah kan, tapi katalah awak punya batas kat sini adalah batas bukan segi 4 kan, kita akan masuk kejap lagi. Jadinya dia akan jadi lebih keliru. So saya galakkanlah awak tulis X dengan 1, contohnya Y dengan 2. Ni kalau kita lukis, kenapa saya punya tulisan tak tegak sekejap ya. Pasang balik. Oops. Okay, folio dah tegak. Dalam kes ni kita ada X daripada 1 hingga 3, Y daripada 2 sampai 4 lah. Ataupun kita boleh tulis kita punya rantau kita. Sekejap ya. Kat sini kita gunakan rantau kita R. Jadi kita boleh tulis R. Kita punya domain lah adalah XY. Yang mana, kena macam ni lah. Dia adalah pasangan XY yang mana X adalah dari 1 hingga 3. Itu termasuk, silap pula. X dari 1 hingga 3. Kemudian Y dari 2 hingga 4. Terus macam itulah. Okey. Ni tak ada apa-apa. Saya ingat ini semua awak tahu buat lah, sebabnya
Mudah lah kan. Okay. Jadinya kalau contohnya kat sini, kita dah tengok beberapa contoh tempoh hari. Jadi kalau kita nak kamikan terhadap Y, maka segala X yang ada kita kena anggap dia sebagai pemalar. Kan? Nanti jawapan kita sama ada dalam bentuk pemalar ataupun ada X. Contohnya kat sini kita ada X. Mestilah akan hasilkan X sebabnya kita anggap X adalah pemalar. Kan? Dekat masa kita buat kamiran yang pertama tu. Kan? Kita kamikan terhadap Y, maka X adalah pemalar. Maka hasilnya mestilah pemalar ataupun X. Dalam kes ni, kita ada pemalar dan kita ada X. Dan kita kami terhadap X, barulah selesai. Kemudian, satu lagi perkara. Bila kita nak kamikan, macam ni kan. Jadi kalau dalam di sini kita boleh kamikan terhadap Y dulu. Kan? Terhadap Y dulu, baru kita kamikan terhadap X kan. Sorry. Kita kamikan terhadap Y, baru terhadap X kan. Ni kalau kita ikut di sini kan. Okay. Jadinya kat sini, kalau kita punya rantau ni, kita boleh buat macam mana? Begini. Kita ambil suatu jalur, ataupun kita buat satu jalur, begini. Kita buat jalur kita begini, iaitu dari 2 ke 4. Yang ni. Kemudian kita gerakkan dia, kita gerakkan dia ke arah kanan, dari 1, 3. Jadinya, dalam kita menggerakkan jalur kita daripada X sama 1 sehinggalah X sama 3, kita akan ada banyak jalur lah kan. Kita akan ada banyak jalur. Jadinya, setiap jalur ni ketinggiannya sama, iaitu yang bahagian bawah ni tingginya adalah 2, ataupun dia bermula daripada 2, yang atas ni 4. Jadinya, of course lah kita akan dapat beginilah. Cuma dia akan jadi, kepentingannya akan nampak bila kita pergi pada pada kamiran pada batas bekas segi 4. Kemudian kita tengok pada teorem Fubini kan. Fubini kata kat sini kalau kita ada satu rantau segi 4 yang mana X antara A dan B, Y sama dengan C dan D, contohnya macam tadi lah. Macam ni. Ada punya aturan dia ataupun tertib kamiran tu. Ni pun saya rasa awak dah tahu, sebab walaupun katalah awak ada lemah pada kamiran, tapi maksudnya lemah pada cara nak buat kamiran tu, tapi yang benda ni mesti kena tahu, kan? Sebab dia tak perlukan pengiraan pun, kan? Cuma ilmu tu kena tahu, iaitu kalau kita dapat rantau segi 4, kita boleh tukarkan dia, kan? Sama ada kita nak buat X dulu baru Y, katalah kita diberi macam ni, kita boleh tukar dia dulu. Kita boleh tukar dia, iaitu kita kamikan terhadap Y baru X. Tapi kalau kita tukar, maka batas pun kita kena tukar. AB kena berada di luar. Jadinya, kalau saya boleh tulis kat sini, teorem Fubini. Contohnya kita diberi CD, Y sama dengan C, D, kemudian X dengan A, B, kemudian FXY, dx, dy, tengok sini x, sini kena x. Jadi kita nak tukar tertib kamiran. Kan kita nak tukar, kita nak buat dy dulu, baru dx. Boleh, tak ada masalah. Tapi y, sini pun mesti y. Jadinya, y ni nak letak berapa? Adakah kita nak tulis a dengan b? Kan tak boleh. Sebab a dengan b adalah nilai x. Jadinya y, kita ambil juga sama macam ni, C, D. X sama juga, itu E dan B. Jadi kita hanya tukar di luar dan di luar sini dan di sini. So ni pun saya rasa semua, kalau tak semua pun mungkin hampir semua dah tahu. Jadinya kita boleh buatlah. Cara orang tengok contoh ni. Kemudian satu lagi, bila begini, maka kita akan dapat contoh yang terbalik lah. Domain yang terbalik kan. Contohnya kalau di sini adalah
begini, maka kita ada sama juga 1, 3, 2, 4, tapi disebabkan kita kamirkan dia dengan tertib yang terbalik, maka kita punya jalur dan kita akan gerakkan dia ke atas. Bila kita gerakkan, kita akan dapat batas di belah yang lower ataupun belah kiri sebenarnya sama je semua, iaitu nilainya 1. Yang belah kanan ni semuanya sama, iaitu 3. Kan? Okey. Okey. Kemudian sikit lagi berkaitan kameran pada rantau segi empat ni, ni ibaratnya macam ni lah, maksudnya kalau kita darabkan F dengan C, baru kita kamirkan, dia memberi hasil yang sama kalau kita kamirkan F 2 kali lah kan, baru kita darabkan dengan C. Jadinya kedudukan C ni menunjukkan keutamaan mana yang buat dulu. Yang mana C ni adalah pemalar lah. Saya kena tukar ni seperti bahasa Melayu kan, C a constant kan. Okey, jadinya kat sini kita darabkan dengan C, F dengan C baru kamirkan, ataupun kita kamirkan dulu F baru darab dengan C, hasilnya adalah sama. Kemudian kita tambahkan F dengan G baru kamirkan, hasilnya adalah sama dengan kalau kita kamirkan F, kamirkan G, kita tambahkan kedua-duanya. Hasilnya sama. Sama juga kalau tolak pun sama. Kita boleh buat mana-mana yang kita nak. Kemudian kita nak kamirkan, ini special sikit lah. Kalau kita ada suatu rantau, kita pecahkan rantau tersebut kepada rantau-rantau kecil yang tidak bersilang, maka hasil kamirannya sama ada kita kamirkan rantau yang besar tersebut ataupun kita kamirkan rantau kecil ke semua rantau kecil ni, fungsi yang sama F, kemudian kita tambah, hasilnya seperti ini sama. Ini kat sini kalau untuk rantau segi empat beginilah lebih kurang kan. Kita ada begini. Setelah keseluruhan ni adalah R, kita pecahkan dia. R1, R2. Tak ada masalah. Hasilnya akan sama juga. Walaupun sini kita pecahkan lagi. R3. Boleh je. Boleh je. Tak ada masalah. And even kalau kita dapat rantau yang bukan segi empat, contohnya katalah macam ni. Kita pecah setelah kita gunakan koordinat kutub ke, kita pecahkan, kita dapat macam ni. R1, R2, dan yang besar ni sebenarnya namanya R, sama juga, dia terpakai. Di sini. Kan, cumanya bila kita dapat macam ni, kita nak kamirkan macam mana kan, susah kan. Okey. Jadinya tu tak apa, tapi secara teorinya sepatutnya kita kena dapat hasil yang sama. Okey, macam inilah gambarannya. Okey. Jadi saya tak nak buang masa kat sini, kita nak terus masuk kameran pada rantau bukan segi empat. Tapi ada soalan ke? Ada apa-apa soalan ke? Tak ada. Akan ada satu soalan final, satu soalan daripada kameran ganda 2 yang ni, pada rantau segi empat. Satu soalan dalam final. Okey. Kemudian, pergi pada kameran ganda 2 pada rantau bukan segi empat. Oh sorry, saya tak besarkan skrin pula. Okey, tapi tak apa. Okey, so ini pun saya guna nota yang sebelum ni je. Jadi saya tak ubah pun. Sebab lepas kuliah tu saya ada ubah lah. Kuliah yang tahun lalu lah, tapi untuk yang kuliah ni saya tak ubah. Tapi kalau ada apa-apa perubahan, saya perlu ubah jugalah. Okey, so kameran ganda pada rantau bukan segi empat. Ini dia punya topik dia. Okey, sebagaimana kameran ganda 2 pada rantau segi empat. Kameran ganda 2 pada rantau bukan segi empat boleh disesuaikan dengan kameran lelaran. Maksudnya lelaran ni maksudnya kameran ganda 2 lah. Kan, maksudnya lelaran ni maksudnya kita buat satu persatu. Kan, iteratif.
secara berulang lah. Bukan nak kata berulang pun tak tepat sangat lah sebab kita buat benda yang sama, benda yang berbeza. Kan satu kamaran terhadap X, satu kamaran terhadap Y. Tapi begitulah yang kita buat satu persatu. Yang kita tak perlu nak buat, tak ada cara pun nak buat kamaran serentak. Tak ada. Jadi kita dapat macam ni, kita kena buat satu persatu. Itu cara yang lebih tepat lah. Ataupun lebih mudah. Jadinya kalau kita beri kamaran ganda 2 pada rantau bukan segi 4, ini bermaksud batas kita selalunya batas yang berada dalam ni adalah fungsi. Sama ada kalau kamaran terhadap Y, fungsi ni mestilah fungsi X. Sebab di sini Y adalah G1 dan Y adalah G2. Kan? Dia tak boleh dalam sebutan Y. Dia mesti dalam sebutan X. Jadi kalau ada sebutan Y, macam mana kan kita nak gantikan? Okey. Jadinya kat sini kalau kita dapat macam ni, kita boleh buat dia, kita boleh bina suatu kurungan square bracket yang besar macam ni lah. So dy dx kan. Jadi kat sini kalau saya boleh tulis balik, sekejap ya. Sorry. Okey. Kamaran ataupun kamaran ganda 2 pada rantau bukan segi 4. Kan? Jadi kalau macam ni, okey, jadi kita ada, let's say kita ada A, B, kemudian G1X, G2X, Fxy, katalah awak diberi macam ni, dy dx. Artinya awak boleh tulis dia, awak boleh letakkan dia kurungan gini. Okey, ataupun awak boleh tulis mula. Okey, kalau tak nak keliru, saya cadangkanlah awak buat, kalau sini X, maka AB mestilah rantau bagi X. Bukan rantau, batas. Jadi kat sini X dengan A, B. Kemudian kalau sini X, mesti dah yang dalam ni Y kan? Dan memang betul pun sebab di sini Y, maka yang di sini mesti Y. Sama dengan G1X, G2X, Fxy. Saya tertinggal yang ni. dy dx. Okey, jadi kat sini mesti sebutan X. Mesti dalam sebutan X. Kan? Sebab apa? Nanti kalau dalam sebutan X, bila awak gantikan dalam, awak dapat jawapan dalam sebutan X. Kemudian awak akan kamikan terhadap X. Lepas tu gantikan dengan nilai AB, maka jawapan akhir awak dalam A dan B. So itu kena ingat lah. Okey, sama juga terbalik kalau kamaran terhadap Y dulu, kamaran terhadap X barulah Y. Ni saya assume awak semua dah biasa. Okey, kita tengok contoh. Macam ni. Senang ni kan ni. Ni dari jalan kerja. Tengok yang kejap. Sini kan. Okey, jadi kat sini kita ada kamaran terhadap Y. Maka di sini adalah Y. Di sini adalah X. Jadinya itulah saya pun tak tulis Y dan X dekat sini. Jadinya kat sini contohnya ni adalah contoh 1. Jadi kita ada 01 negatif X kuasa 2 Y kuasa 2X dy dx. Okey, so kita boleh tulis mula. Kalau kita nak yang ni X, maka sini mesti X. 0, 1, sini mestilah jadi Y. So dengan X kuasa 2. X kuasa 2. Y kuasa 2X dy, kita tutup.
dx. Okey, dan kita selesaikan. Jadi kat sini kita nak kamikan terhadap y, maka x ni pemalar, kita boleh keluarkan kalau kita nak. Jadi kita tinggal y kuasa 2, kamikan terhadap y, kita dapat y kuasa 3 per 3. Sini y sama dengan negatif x, x kuasa 2. So kita keluarkan, mana yang kita boleh keluarkan? X, kita gantikan y kuasa 3, maksudnya kat sini x kuasa y adalah x kuasa 2 kat sini. Jadi kita dapat x kuasa 2 kuasa 3 tolak negatif x kuasa 3. So kita dapat x kuasa 6, x kuasa 7 tolak x kuasa 3, x kuasa 4. Kalau saya salah tolong beritahu. Dan kami kan lagi kita dapat x kuasa 8 per 8 tolak x kuasa 5 per 5 kosong 1. Senang je, 1 per 3, 1 per 8 tolak 1 per 5. Betul. Salah ke saya? Sekejap ya. Memang salah. Salah. Sekejap ya, y kuasa 3, x. Oh, sorry. Saya kena, apa saya buat ni? Ni tolak jadi tambah kan? Okay. Tolak x kuasa 4. Kita kamikan sekali. Saya dapat ni, 7. Oh, okey, ada kat luar ni. Okey, patutlah berbeza. Kuasa 3 tambah x kuasa 4 kuasa 3, betul, sama macam ni. Dan x kuasa 8 tambah 8 per 24. Saya dapat 1 per 4 tolak 1, tambah. 1 per, ataupun saya boleh ringkaskan 1 per 3. Ni adalah apa? 13 per 40 Betul kan? 13 per 120. Simple dia. Ni pun sama untuk kameran ganda 2 pada rantau bukan segi 4 ada satu soalan untuk final. Jadi awak kena tahu. Cumanya saya tak ingat sangat soalan dia macam mana. Dan tak tahu saya nak beritahu pun kan kalau saya ingat pun. Tapi awak kena tahu cara nak tukar. Cara nak tukar tertib tu. Macam dalam ni kan. Ada dalam soalan tu saya bagi tahu ada sebab-sebab menyebabkan awak tak boleh nak kamikan. Kalau tak silap saya lah. Jadinya awak kena tukar aturan ataupun tertib kamera ni. Daripada dy dx awak kena tukar dx dy. Adalah sebabnya kan menyebabkan dia tak boleh nak dikamikan. Jadi awak kena tukar. Okey, jadi macam mana sekarang ni? Boleh tak tukar? Saya bagi masa sekarang ni pukul tak nampak jam. Sekarang ni pukul 2.25. Kita try dalam masa 5 minit. 2, 3, 1 kita sambung balik. Kita tengok awak cuba tukar tertib kameran, boleh ke tak dalam kes ni, dan selesaikan. Saya dapat jawapan yang sama. Pada saya kat sini sekarang ni dy dx, tapi awak kena ubah, awak kena jadikan dx dy, dx dy. Kemudian bila tukar tu kita punya batas pun berubah lah. Kemudian selesaikan. Dapat tak? Saya nak tengok. Yang paling penting saya nak tengok awak tukar tu je.
Dalam masa 5 minit. Sekarang ni pukul sekejap. 2.25 kita sambung balik 2, 3, 1. Oh sorry. Untuk soalan yang pertama ni. Okey, saya berhenti share kejap. Saya berhenti share kat sini. Saya share semula. Windows. Okey. Jadi nak tukar yang ni ataupun sedap. Saya share balik. Mana yang ni. Okey. Tukar tertib dia. Saya bagi tambahan masa lagi. Lagi 5 minit lah. Maksudnya 2.35 lah. 2.35 kita start. Semula.
Doktor. Ya. Sekejap, saya macam tak faham. Doktor nak tukar DX, DY kan? Jadi nanti jawapan akhir tak dapat, nanti dapat in terms of X lah kan? Tak. Akan dapat jawapan sama sepatutnya. Okay. Bila awak tukar, dia akan berubah dekat sini. Maksudnya kalau di sini negatif X kuasa 2, bila awak tukar, dia tak sama macam rantau segi 4. Jadi awak kena tengok fungsi dia balik. Okay. Ada yang dah dapat? Sorry. Anu Syafiqah dapat dah jawapan? Ada tak Anu Syafiqah? Boleh doktor, saya yang tanya tadi. Sorry. Okay, awak yang tanya. Chang Simin dapat tak? Kalau tak boleh cakap, type pun tak apa. Nur Adriani Nordin? Dapat tak? Dapat? Belum. Izzati Nisa? Izzati Nisa? Dapat tak? Adawiyah? Tak dapat doktor. Okey. Nurul Anis? Belum lagi. Belum lagi. Nurul Syahidah? Belum dapat lagi. Rusnita? Belum doktor. Sabrina? Tak dapat juga. Okey. Siti Mariam? Tak dapat juga doktor. Okey, tak apa. Okey. So saya tahulah lemah kat sini. Okey sebenarnya di kat belakang sebenarnya pasal pertukaran tertib ni, tapi saya nak tunjukkan sebab nak pernah belajar sebelum ni kan, walaupun saya tahulah mungkin ada lemah di mana-mana lah kan. Tapi saya menyangkakan boleh buat jugalah kan. Tapi tak apa, it's okay. Kita akan pergi dulu pada slide seterusnya sebelum saya tunjukkan saya nak buat dia. Okey.
slide ni pun sebenarnya bukan slide lama, slide baru pun kan, slide lama juga. Okay, it's okay. Okay, ni contoh satu lagi tapi saya tak nak pergi pada tu dulu. Saya tunjukkan iaitu rantau ni. Rantau jenis satu. Rantau jenis satu macam ni. Saya cakap macam ni je kan, macam mana? Apa maksudnya sebenarnya? Kan, rantau jenis satu ni adalah sebenarnya saya tak kisah. Awak ingat ke tak, ni jenis satu ke jenis dua, tak apa. Maksud saya nama tu tak perlu awak hafal, tak penting pun, tapi macam nak guna dia, itu yang paling penting sekali. Kan? Contohnya kat sini, rantau jenis satu ni, dia nak katakan atas dan bawah adalah fungsi, kiri dan kanan adalah nombor. Itu macam ni lah. Jadinya, kalau kita diberi macam ni, saya nak minimize, saya nak ambil gambar, nak letakkan dalam saya punya di sini. Sorry. Boleh stop dulu buat yang tadi, tak apa. Jadinya kita tengok dulu, rantau jenis satu. Sorry. Okay, tak boleh buat yang tu, tak apa. Rantau jenis satu. Kenapa dia macam tu? Jadi saya nak paste sekejap. Katalah awak diberi rantau macam ni. Kan? Dia jenis satu sebab awak ada nombor kiri dan kanan yang boleh awak tetapkan rantau tersebut. Maksudnya macam ni. Kalau awak dapat macam ni, katalah saya kata, macam mana awak nak lukis satu jalur yang boleh ataupun yang boleh awak gunakan untuk menerangkan domain ni. Kan? Jadinya, awak boleh saja awak buat macam ni. Kan awak lukis satu jalur, awak ambil titik paling bawah, saya nak copy satu lagi kat sini. Saya nak letakkan. Kenapa dia ke bawah pula? Ni. Okey, jadi kat sini boleh saja awak ambil suatu titik paling bawah, awak lukis jalur kan, katalah kat sini. Kemudian awak gerakkan dia ke arah atas. Kan? Maksudnya jalur awak ni, bila awak gerakkan dia akan makin besar. Macam ni lah. Tapi sampai ke tahap, kan, contohnya macam ni, jalur awak tu dia ada bahagian yang terputus. Gini kan. Jadi kalau awak nak tulis, jadinya awak, katalah awak nak tulis kan rantau ni contohnya kan. Awak nak tulis dia macam mana kan. Okey. Kalau katalah kat sini, awak ambil dekat jalur awak tu, let's say kat sini. Kemudian awak gerakkan dia seperti ini. Jadinya, bila awak gerakkan, maka jalur awak beginilah. Memang panjangnya semakin berbeza kan. Sini panjangnya meningkat. Ini berkurang. Tapi jalur tu tak terputus. Kan, dia tak macam ni kan. Awak nak cover keseluruhan rantau awak ni. Jalur ni dia kena lurus lah. Bila sampai sini, ataupun kat sini kan. Yang ketikanya di sini lah. Yang sini kan dia putus. Kemudian sambung balik. Kan, jadinya dia tak mampu menerangkan. Ataupun tak mampu melalui semua kawasan dalam rantau tu tanpa terputus. Kan, kalau macam ni memang tanpa terputus lah kan. Cuma panjangnya of course lah semakin berkurang. Yang ni pun panjangnya bukan makin berkurang kemudian bertambah. Macam itulah kan. Jadi pun sama juga, bertambah kan. Tapi di sini dia terputus kan. Di sini. Jadi ini adalah rantau jenis satu. Jadi cara dia kalau macam ni, awak kena rantau yang ni yang betul. Kan, ataupun cara yang ni yang betul, yang ni salah. Kan?
Jadinya bila awak nak kamikan, awak ingat balik kamiran ganda 2, bila awak nak kamikan, yang di luar ni mestilah, saya kata yang kat luar ni mestilah pemalar. Saya letak C lah, C1, C2, bila mana C1, C2 mestilah pemalar. Dalam ni tak kisah, dalam ni mesti fungsi pun tak apa. Kat sini fungsi F, saya letak F1, F2. Adalah fungsi. Kan? Jadinya bila awak nak letak pemalar ni, macam mana awak nak letak adalah, kan? Contohnya kalau macam ni, awak gerakkan ke atas, jadinya apa pemalar C1, C2 ni untuk dalam kes ni? Awak tak dapat tentukan. Sebabnya yang paling kecil yang ni. Let's say ni adalah C1. Kalau awak gerak-gerakkan, let's say ni adalah C2. Tapi betul ke sampai C2? Tak, sebabnya yang ni tamat di sini. C3. Jadi tak boleh awak nak kamikan. Begitu. Kan, yang sebetulnya kat sini. Awak mula daripada C1 ataupun A dan awak gerakkan sampai kat sini, iaitu C2. Semua titik tamat pada di sini. Okey? Jadinya ini adalah rantau jenis 1. Jadinya kalau dalam kes ni awak nak tulis, katalah awak diberi rantau, awak diberi rantau, awak nak tulis kameranya, jadinya awak begini, let's say ni fxy, nak buat x dulu ke y, kan? Jadinya kat sini awak tengok, kan, yang ni a, yang ni b, kan? Jadinya mestilah x sama dengan a, b. Jadi x kena kemudian, dx, y kena datang dulu, iaitu y sama dengan g1x, g2x. Tingkat ni apa maksudnya lah. Ataupun yang kata lain sebenarnya, kalaulah begini, maka kita boleh tulis kita punya rantau R kita sebagai R adalah XY yang mana apa? Yang mana Y berada di antara G1X dan G2X, kemudian X berada antara A dan B. Jadi kalau kat sini, maka yang ni kena jadi awak punya batas kat luar. Yang ni kena batas dekat dalam. Macam ni lah. Dan kita tengok yang satu lagi, rantau jenis 2. Kan? Rantau jenis 2 pula terbalik. Kan? Dibatasi dari bawah dan atas oleh garis lurus lah. C dengan D. Kemudian yang dekat sini, batas kiri dan kanan adalah fungsi. Kan? Jadi dia terbalik. Okay, saya nak ambil ni. Nak letak dekat kita punya dekat sini. Di rantau jenis 2. Okay. Berada di situ pula. Okey. Jadi dalam kes ni kita boleh lukis jalur. Kita boleh lukis jalur begini. Kemudian kita gerakkan ke atas. Kita gerakkan, jalur kita memanglah dia berubah panjangnya. Kiri dan kanan ni berubah. Kan, dia bukan statik. Kan dia berubah, kan. Dia makin ke kanan. Kemudian dia makin memanjang. Yang belah kiri ni pula makin ke kiri, kan. Dia makin daripada sini dia pergi sini, kan. Ni pun sama. Jadi kita boleh tulis kita punya rantau R kita. R adalah XY yang mana
X, X ni apa? X ni adalah panjang dia kat sini. Kan? Panjang ni sentiasa berubah. Kan? Maksudnya ni adalah kita punya lower bound untuk X. Jadi X adalah H1Y. Kemudian yang ni belah kanan pula. Iaitu H2Y. Koma. Kemudian Y pula. Y daripada C sampai D. Okey. Katalah awak buat macam ni. Awak kata awak confuse lah. Awak ambil satu. Awak nak lukis jalur awak dekat sini lah. Jadi awak nak memanjang macam ni kan. Jalur awak. Boleh kan? Boleh ke kan? Boleh. Tapi katalah dekat sini. Okey dah, tak ada masalah. Cuma dekat sini. Jalur awak terputus. Jalur awak tu terputus. Sikit je sebenarnya dia punya kawasan tu. Dia terputus. Kat sini. Kemudian kalau saya sebenarnya memang tak nampak sangat kan, tapi kalau kita besarkan sebenarnya kita boleh nampak besar juga ruang yang terputus ni. Katalah kat sini. Tak tegak pula. Kan? Kerana terputus. Jadi tak boleh. Kita tak boleh, maksudnya kita lukis macam ni, kita nak gerakkan dia ke kanan. Tak boleh. Jadi dalam keadaan ni, cara ini yang lagi tepat. Yang ni tak tepat. Tapi dekat sini kalau kita teruskan, kita gerakkan, dia okey. Sebab dia tak terputus kan. Jadi pun sama, dia tak terputus kan. Mungkin kat sini dia makin pendek lah, tapi dia tak terputus. Okey. Jadinya belah sini okey. Cuma belah sini tak okey kan, sebab dia terputus kan. Bila terputus, maka tak boleh lah. Jadinya awak kena ambil begini kan. Jadi ini dia panggil rantau jenis 2. Iaitu C dan D adalah pada Y, ataupun yang pemala tu pada Y. Jadi kita kata pemala pada Y, iaitu C dan D. Yang di sini pemalanya pada X, iaitu A dan B lah. Mana-mana pun tak buat. A dan B. C dan D. Ada keadaan yang mana dia kedua-dua. Dia adalah kedua-duanya. Contohnya apa? Contohnya bulatan. Bulatan. Tak ada contoh bulatan kat sini, jadi saya lukis. Jadi rantau 1 dan rantau 2. Maksudnya ada setengah arc yang memenuhi keperluan untuk rantau 1 dan rantau 2. Contohnya bulatan. Macam kita ada bulatan. Gini. Katalah ni, saya pun tak tahu. Let's say ni adalah negatif 1, 1. Jadi pun sama negatif 1, 1. Kan? Jadi persamaan bulatan, kita tahu persamaan bulatan adalah X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan, dalam kes ni sama dengan 1. Ini adalah X, ini adalah Y. Jadi dalam kes ni, ini 1 ke 2 kita pun tak pasti. Jadi kita ambil satu jalur. Ataupun sekejap saya nak copy paste sekejap kat sini. Supaya saya boleh lukis yang satu lagi nanti. Sorry, saya tak perlu lukis lah kan yang satu lagi. Jadinya saya nak letakkan dia sebelah sini. Okey. Okey, dalam kes ni, awak ambil begini. Kan awak lukis jalur awak. Kan jalur, sebenarnya jalur ni pendek je tapi titik lah kan. Tapi titik itu tak nampak sangat kan. Jadi saya buat macam ada jalur kat sini. Jadi awak nak gerakkan dia ke kanan sampai habis. Kalau awak gerakkan, dia garis ataupun jalur ni dapat menutupi semua bulatan kat sini. Tanpa terputus pun. Memang panjang jalur ni berubah-ubah tapi dia tak terputus. Jadi ni adalah rantau jenis berapa ni? Jadi kita nak gerakkan daripada negatif 1 ke 1. Maka ini adalah rantau jenis 1.
Sebab kita nak gerakkan dia dalam arah X kan, macam ni lah. Yang ni pun sama. Jenis satu, iaitu kita nak gerakkan dia ke sini. Kan? Jalur kita tak terputus. Kan? Tapi sebenarnya dia bukan jenis satu je, dia jenis dua kak. Kan? Contohnya kita ambil kita punya titik paling bawah kat sini, kita nak lukis, kita nak buat jalur kan. Jadinya kita nak gerakkan ke arah atas. Jadi jalur kita makin lama makin panjang. Makin panjang. Lepas tu, dan tak terputus. Dan tak terputus. Maka ini pun dibenarkan. Cuma jenis satu adakah jenis dua? Kan? Jadinya kita tengok balik. Kalau jenis dua macam mana? Jenis dua, kita gerakkan ke atas. Jalur kita adalah horizontal. Kan? Melintang. Melintang, kita gerakkan, dia tak terputus pun. Kan? Jadinya dia adalah sama macam ni lah. Adalah jenis dua. Kan? Jadi dia betul. Okay, cuma isu dia adalah macam mana kita nak tulis linear domain ni. Kan? Macam mana? Bulatan. Kan? Boleh saja kita dia macam ni. R, no warna hitam. R sama dengan X, Y, kuasa 2, kuasa 2 sama 1. Boleh je. Kan? R adalah pasangan X dan Y yang mana hasil tambah bagi kuasa 2 untuk X dan Y tersebut adalah 1. Kan? Boleh je. Kan? Ataupun senang kita nampak kata R adalah X dan Y yang mana X dan Y tersebut adalah kita kata sempadan ataupun boundary, kan? Ataupun permukaan ataupun saya kata lengkung lah yang menggariskan bulatan tersebut, kan? Macam inilah iaitu bulatan. Ingat balik, kalau X2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kurang daripada 1, ini bermaksud awak hanya pertimbangkan semua titik yang berada dalam bulatan. Kalau ada kurang ataupun sama dengan, maka awak pertimbangkan semua sekali. Sama ada titik dalaman ni, interior point, ataupun titik sempadan ni, boundary point. Tapi kalau X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1 saja, maka awak hanya ambil dia punya boundary je. Titik dalaman ni, pendalaman ni, interior point awak tak ambil. Ingat balik kita dah pernah belajar sebelum ni. Jadi dalam kes ni betul je. Kan? Ataupun kita boleh tulis semula. Tulis semula macam mana? Iaitu, katalah untuk jenis satu ni, sebenarnya dia adalah dua kan, tapi kita boleh juga tulis untuk katalah untuk jenis satu ni kita boleh tulis R XY yang mana X kita daripada negatif 1 hingga 1. Jadinya boleh saya nak cek kat sini pun boleh. X daripada negatif 1 ke 1. Kemudian Y kita daripada mana? Penyamanan kulit dia ni. Kan, jadinya Y sama dengan 1 tolak X kuasa 2 square root tambah tolak. Jadi Y antara di sini. Yang pentingnya kat sini adalah awak terus nampak macam mana awak nak buat kameran tu. Yang ni akan jadi batas untuk luar, ini adalah batas untuk dalam. Jadi boleh nampak ke perbezaan rantau rantau 1 dengan rantau 2 ni? Boleh ke? Awak boleh faham yang ni, maka awak tak ada masalah nak jawab yang soalan ni. Apa nak dibuat? Boleh ke? Ada yang tak faham lagi ke? Yang tu, rantau tu. Okey, katalah saya tanya ni. Ni rantau jenis berapa? Rantau jenis 1 ke jenis 2? 2. 1. Jenis 1 ke jenis 2? Kalau jenis 1 tadi, saya kata, kalau jenis 1,
Sebenarnya macam saya cakap lah, tak tahu pun tak apa, jenis 1 pun jenis 2 kan. Tapi just untuk sekarang ni saya nak awak tahulah. Berarti tak, kalau lupa pun tak apa, janji awak boleh cam. Jadinya kalau jenis 1 maka awak boleh lukis suatu jalur, boleh gerakkan dia ke kanan dan dia tak terputus. Jadinya ni jenis okey, tak apa. Okey, ni jenis berapa? 1. Ni jenis 1. 1. Ni jenis 2 kan? Betul Oh, tak? Jenis 2. dia sampai tu. Okey. Okey, yang ni tricky sikit. Yang ni tricky sikit. Tapi ini adalah gambaran kita punya soalan tadi sebenarnya. Ni adalah jenis 1. Ya, sekejap ya, saya nak kecilkan dia. Kenapa saya tak boleh kecilkan? Sekejap ya. Ini pun sama juga. Okey, jadi kita ambil kat sini. Saya nak letakkan dia di bawah ni. Jadinya kat sini kita kena, kalau kita ambil macam ni, kalau kita gerakkan dia, dia tak terputus sebenarnya. Betul lah. Kan? Dia tak terputus. Cuma kalau saya minta awak tuliskan R kan, X, Y, jadinya satu X atau Y dia kena pemalar. Dia kena pemalar. Kan? Contohnya macam ni lah, macam bulatan tadi. Kan? Dia kena ada satu yang malar. Contohnya macam ni lah. Okey? Ataupun yang macam ni dalam bentuk umumnya. Dalam kes ni, saya tertinggal satu benda lah. Iaitu, apa yang saya sebut tadi, iaitu dia kena satu tu pemalar. Jadi dalam kes ni, walaupun dia tak terputus, tetapi dia bukan, walaupun dia tak terputus, tapi jalur yang begini tak betul. Kan? Kita tak boleh buat macam ni. Kan? Berbanding, kalau kita ambil ini, saya letak kat sini. Kalau saya lukis satu begini, saya nak gerakkan dia ke atas. Di sini bezanya adalah dia kedua-duanya tak terputus, kan? Tetapi kalau dekat sini garis terakhir saya ni semuanya tetap kan, iaitu pada Y sama dengan 0. Yang ni Y sama dengan X ataupun pi per 3. Yang di kiri adalah adalah 0, yang di kanan adalah suatu fungsi. Kalau di sini saya gerakkan macam ni kan. Jadi saya bermula dengan X sama dengan 0. Tapi saya berakhir di mana? X sama dengan 1. Ya, tetap tak semestinya kan. Sebabnya untuk garis, betul, untuk titik di sini, dia bukan X sama dengan 1 kan. Dia adalah X sama dengan let's say 0.9. Yang ni pula X sama dengan 0.6 sebagai contoh. Kan? Jadinya kat sini kita tak boleh gunakan macam ni. Kan, jalur kita mestilah seperti di bawah ni. Sebab jalur yang terakhir ni dia dia adalah malar, ataupun dia nilainya adalah Y sama dengan pi per 3. Kan? Di sini saya punya sepadan saya ni kat sini nilai X ni berbeza-beza. Jadinya saya nak gunakan X sama dengan berapa? Kan? X sama dengan 1 ke? X sama dengan 0.9 ke? X sama dengan 0.6 ke? Sebabnya matlamat kita adalah bila kita nak kamirkan, mestilah yang kat sini kena malar, yang kat luar ni. Kan?
baru kita boleh selesaikan. Okey, dia berbanding macam sekejap kat sini. Yang tadilah saya tuliskan. Mesti C1, C2 ni kena pemalar, F1, F2 ni pemalar ataupun fungsi, mana-mana lah. Tapi yang dua ni baru, mestilah pemalar, barulah kita boleh selesaikan. Jadinya, dekat sini dia adalah jenis berapa ni? Jadi, macam ni. Yang ni salah, yang ni betul. Kan? Jadinya dia adalah jenis 2. Jenis 2. Itu macam ni. Rantau jenis 2. Dalam kes ni, yang soalan mula-mula tadi. Soalan yang mula-mula tadi, jadi saya minta awak tukar tertib. Kan? Jadi saya minta awak tukar tertib. Kan? Jadinya kat sini kita tengok balik soalan dia. Yang dekat sini, ini adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1. Maka ini bermaksud jalur dia daripada X sama dengan 0, iaitu jalur dia kat sini. Dan dia digerakkan ke sini. Jadi jalur kita daripada X sama 0 berakhir sampai X sama dengan 1. Ini. Dan dia betul, kan, tak ada masalah sebabnya sempadan yang terakhir adalah pada jalur yang ni. Jadi sekarang bila kita nak tukar, maka kita akan bermula daripada sini, pada bawah. Kita akan gerakkan dia ke atas. Kan? Kita bermula daripada sini, kita akan gerakkan dia. Sini. Tapi boleh ke? Nanti kita akan sambung balik lah. Hari Jumaat kelas sejam je. So dah lebih masa dah. Okey. Jadi minta maaf dah terima masa, tapi minta awak semua tolong tengoklah pasal rantau 1 dan 2 ni. Sebab ada soalan final untuk yang ni. Ada satu soalan. Tapi sebenarnya kalau awak tak faham yang ni, sebenarnya dia akan affect lah kan. Seterusnya kan yang pola koordinat ganda ataupun kamera ganda 3 kan, semuanya gunakan aplikasi yang sama juga. Okey, tu je. Ada apa-apa soalan tu? Okey, kalau tak ada tak apa. Saya akan letak video ni kat YouTube lah seperti biasa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.